Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama mengerjakan solat subuh secara berjamaah bersama dengan ahli keluarga. Mudah-mudahan semua ahli keluarga kita ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurganya. Dan kita harap kegembiraan yang kita rasai ini akan berterusan semenjak sekarang ini sehinggalah kita berada di dalam syurga satu ketika nanti. Alhamdulillah pada pagi ini seperti mana yang saya janjikan, kita akan membaca kitab Penawar Bagi Hati, iaitu tajuk yang keempat pada menyatakan dengki. Rakan-rakan yang ku kasihi sekalian, kalau boleh bangunkan anak-anak kita semua, panggil mereka berada di depan skrin telefon untuk sama-sama menimba ilmu. Tajuk pada pagi ini adalah tajuk yang amat sesuai diperkatakan, terutamanya di saat dan ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, di mana kata pengarang kitab kita ini, dengki ialah mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama. Ini definisi ataupun ta'rif. Ta'rif ataupun definisi dengki seperti mana yang disebut oleh pengarang kitab Penawar Bagi Hati, iaitu seseorang mencita-cita agar nikmat yang Allah beri kepada seorang yang lain itu hilang. Itu dia panggil dengki. Kita tak boleh tengok orang tu ada nikmat, kita tak suka, dan kita doa supaya Allah Ta'ala hilangkan nikmat yang ada pada dia. Kalau katakan orang tu ni mewah, kita tak nak dia menjadi mewah. Tak kira sama ada nikmat yang kita cita-cita untuk dihilangkan itu nikmat agama ataupun nikmat dunia. Kalau nikmat agama, contoh dia tengok orang ni jadi ustaz, Allah iri hati dia. Aku tak sukalah anak orang tu jadi ustaz. Ada tu, mu nak suruh anak tu orang tu jadi gigolo. Bengong. Orang sengaja, kalau sekiranya anak-anak masyarakat kita ini menjadi baik, sengaja kita doakan supaya mereka kekal di atas kebaikan. Tapi perannya orang yang suka dengki ni dia tak boleh. Maka itu dengki bak agama. Kalau bak dunia, tengok kemewahan yang ada pada seorang, dia tak boleh. Seboleh-bolehnya dia nak orang tu jadi miskin. Seboleh-bolehnya nak orang ni jalan kaki je puak-puak dia. Jangan ada pun di kalangan keluarga dia naik kenderaan, naik kereta, naknya naik bah, naik kereta prebek sapu gitu je. Ya Allahu Rabbi, teruknya amalan-amalan dengki ni. Baik, ataupun mencita-cita akan turunnya bala ke atas seseorang. Tadi dia bercita-cita supaya nikmat yang ada tu hilang. Orang panggil dengki juga. Sekarang dia mencita-citakan seboleh-bolehnya Tuhan turun bala kepada dia. Ya Allah, ya Tuhanku, turunlah bala ke atas orang ni. Biar dia sakit, biar dia hidup menderita. Itu dengki juga. Maka hukumnya haram lagi berdosa besar. Hukumnya haram dan berdosa besar. Maksudnya, kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Kecuali dia kena pergi minta maaf dengan orang yang dia dengki. Ingat baik-baik, sidang penonton sekalian, dosa besar ni ada dosa yang melibatkan kita dengan Allah. Ada dosa besar melibatkan kita dengan manusia. Kalau dosa besar melibatkan kita dengan manusia, agak sukar untuk kita melakukan taubat. Sebab prasyarat Allah menerima taubat melibatkan dosa besar dengan manusia, kita mesti minta maaf dengan Tuhan ampunnya diri. Selagi mana dia tidak memberi kemaafan, selagi itulah Allah Ta'ala tidak menerima taubat. Ada pun dosa besar yang melibatkan kita dengan Allah Ta'ala, contoh zina. Zina itu dosa besar melibatkan kita dengan Allah.
lepas daripada berzina, kita angkat tangan, ya Allah ampunlah dosa aku berzina. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala tengok keikhlasan kita 100%, betul-betul menyesal di atas perbuatan kita, Allah akan terima taubat kita. Bahkan adalah dengki ini merupakan satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Maknanya, dari kalangan penyakit-penyakit yang banyak yang berbangsa kepada hati ini, ada penyakit yang berada di ringki yang paling tinggi sekali, penyakit hati yang besar-besar, iaitu yang berada di tingkatan yang paling tinggi sekali. Penyakit hati ini adalah dengki. Mana dengki ini berada di tingkatan yang paling atas sekali. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Kenapakah yang dikatakan dengki ini penyakit hati yang paling besar sekali, bahaya dia? Kerana Nabi SAW bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Nabi kata dengki-dengki ini akan memakan semua pahala kebaikan. Ingat baik-baik. Dengki ini akan memakan, maksudnya menghapuskan, akan mendilik semua pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Kama ta'kulun narul hataba, seperti mana api memakan kayu api. Ingat, cuba kita perhati waktu kita bakar. Ataupun zaman dulu orang kampung kita, bila dia nak masak, dia guna kayu api. Jadi kayu api mula-mula kita tengok ada 5 batang. Lama-lama dia terpaksa menambah 2 batang. Terpaksa menambah 2 batang lagi. Terpaksa menambah 2 batang lagi. Akhir sekali kayu api yang banyak-banyak tu sudah tidak ada. Kenapa? Sudah habis dimakan, dimamah oleh api. Maka begitu juga dengan kita. Kita melakukan banyak kebaikan. Kadang-kadang kita baca Quran, kadang-kadang kita salat, kadang-kadang kita buat kebaikan, kadang-kadang itu ini. Banyak kebaikan yang kita lakukan. Sekali datang saja penyakit dengki, semua kebaikan yang kita lakukan itu dalam keadaan kita tidak sedari, dia menghapuskan semua sekali. Bila kita perasan ni Kak Naomi, akhirat nanti apabila kita dimatikan oleh Allah Ta'ala, kita menyangka kita ni boleh masuk syurga. Tahu-tahu Allah Ta'ala mengarahkan malaikat, bawa orang ni masuk neraka. Lalu orang tu bertanya malaikat, malaikat, dulu bukankah aku ni seorang hamba Allah yang banyak melakukan kebaikan? Malaikat kata, ya banyak. Banyak memang aku tidak menafikan kebaikan kamu, memang banyak. Kamu suka mengerjakan solat, kamu suka membaca Quran, selalu datang masjid, segala bentuk kebaikan kamu lakukan. Tapi mu ingat ke tidak, kamu juga pernah berdengki dengan beberapa orang manusia. Dan dengki kamu ni bukan seketika-ketika, bahkan berpanjangan. Bahkan berakhir dengan kamu melakukan penganiayaan kepada orang. Maka semua pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh kamu dibinasakan oleh Allah Ta'ala sekelip mata. Maka tempat kamu adalah neraka. Baik Kak Aida, pada waktu itu sengsaralah kita. Pada waktu itu menderitalah kita. Pada waktu itu kecewalah kita. Nak balik ke dunia tak boleh dah. Nak buat pembetulan tak boleh dah. Sebab kita sudah berada di akhirat. Oleh yang demikian, kita diberi ingatan awal-awal lagi. Dalam dunia lagi kita diberi ingatan. Supaya jangan sekali-kali ada sifat dengki itu. Baik. Dan sabda Nabi SAW lagi. Nabi kata, la tahasadu, wa la taqata'u, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi kata, la tahasadu, jangan sekali-kali kamu dengki setengah kamu terhadap setengah yang lain. Wala taqata'u, dan jangan di antara kamu memutuskan hubungan silaturahim. Wala tabaghadu, dan janganlah memarahkan kamu setengah daripada setengah yang lain. Wala tadabaru, dan jangan membelakangi setengah kamu akan setengah yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Islam mengajar kita, hendaklah kamu menjadi rakan-rakan yang bersaudara. Hendaklah kamu menjadikan kawan-kawan yang bersaudara. Apa makna? Makna semua orang-orang yang ada di hadapan kita, tak kira
sama ada mereka itu kita kenali ataupun tidak, sama ada mereka itu jiran ataupun bukan, sama ada kaum keluarga ataupun bukan kaum keluarga kita. Hendaklah ketika mana bertemu jangan kita membelakangkan belakang kita. Ingat baik-baik, jangan membelakangkan belakang. Kerana perbuatan demikian itu adalah diancam oleh agama. Jadi cuba kita perhati, dalam hadis ini berapa perkara yang dilarang oleh Nabi. Yang pertama Nabi kata, la tahasadu, jangan kamu dengki. Yang kedua, wala taqata'u, jangan kamu memutuskan hubungan silaturahim. Ada tu berapa ramai orang yang dengki, berapa ramai orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Adik-beradik dia bergaduh, dengan mak ayah dia bergaduh. Jadi mabuklah ke orang ni. Baik, yang ketiga, Nabi mengatakan wala tabaghadu, jangan kamu marah antara satu sama lain. Tak boleh. Walaupun ada masalah, kita cuba rungkaikan masalah ini dengan seelok yang termungkin. Dan yang keempat Nabi kata wala tadabaru, jangan kamu membelakanggi antara kamu dengan yang lain ketika mana kamu bertemu. Bahkan yang diajar oleh baginda Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu semua hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi kata dabba ilaikum da'ul umamu qablakum. Nabi kata telah berjangkit kepada kamu oleh penyakit-penyakit yang telah berjangkit kepada umat-umat yang dahulu daripada kamu. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah min zalik. Nabi beritahu ni bila Kak Faridah dulu sebelum Nabi wafat lagi. Nabi beritahu kepada para sahabat, wahai para sahabatku, aku nak ingatkan kepada kamu, dabba ilaikum da'ul ummam qablakum, di mana telah berjangkit ataupun telah melarat kepada kamu oleh penyakit-penyakit yang pernah berjangkit ataupun yang pernah melarat kepada umat-umat yang dahulu daripada kamu. Nabi beritahu kepada para sahabat, sekarang sudah pun penyakit itu berjangkit kembali kepada umat kita. Sedangkan penyakit ini berjangkit kepada umat yang dahulu, sepatutnya tidak berjangkitlah kepada umat kita. Lalu para sahabat bertanya, apa dah penyakit yang dimaksudkan itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-hasad wal baghdha, itu penyakit suka berdengki dan penyakit suka marah. Suka dengki dan suka marah ni adalah penyakit. Ingat baik-baik Muhammad Saufi, suka marah dan suka berdengki ni adalah penyakit umat-umat yang dahulu daripada umat kita. Sebelum daripada umat Nabi Muhammad ini pernah berlaku dah penyakit ini kepada umat yang dahulu. Sebab itu kalau kita tengok umat Nabi Musa berakhir dengan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dengki mereka nombor satu. Yang kedua kenapa? Kenapa? Kerana kemarahan mereka terlalu amat sangat. Sehingga berapa ramai di kalangan Nabi-Nabi dibunuh oleh mereka. Sedangkan mana ada Nabi melakukan kesalahan. Tapi kenapa mereka sanggup berbuat demikian? Kerana marah. Sama juga dengan kita. Kadang-kadang benda yang tak sepatutnya kita marah. Na'udzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya perkara-perkara yang dimaksudkan oleh baginda Nabi ini tidak berlaku dalam kehidupan seharian kita. Dan bermula sebab bagi dengki itu, kata pengarang kitab kita ini, cuba kita lihat apakah sebab-sebab bagi berlakunya dengki. Kata dia, sebab-sebab bagi berlakunya dengki ini ada kalanya kerana takbur. Tuan Haji Romlan, disebabkan dalaman kita mempunyai sikap takbur. Takbur ni mana sombong. Katakanlah Haji Komarul, dia merasakan aku ni hebat lah. Aku ni orang yang berautoriti lah. Aku ni orang yang ada brand lah. Aku ni orang yang kaya lah. Aku ni orang yang berada lah. Itu takbur. Disebabkan adanya sifat takbur, kesombongan, kebongkokan ini dalam diri dia, inilah yang menyebabkan bila dia tengok orang yang ada sama juga keistimewaan dengan dia, dia tak boleh terima. Sebab itu cuba kita tengok. Orang-orang kaya ni dia akan mendengki sama-sama dia tahu. Sama juga dengan orang yang berpangkat.
Orang yang ada pangkat juga dia sama-sama berdengki. Begitu juga dengan orang yang ada gelaran. Kalau orang ni dapat Tan Sri, dia ni dapat Datuk. Orang yang dapat Datuk ni dia tak boleh terima hakikat. Dia kata apa, barang orang ni muda lagi orang mau dapat Tan Sri. Aku ni tua gogok dah, baru setakat Datuk. Jadi pada waktu itu timbulnya iri hati. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Bukankah Allah menyediakan neraka Jahannam ini sebagai tempat yang amat terbaik kepada orang yang takabur. Ini merupakan ancaman Allah Ta'ala kepada mana-mana orang yang mengekalkan kesombongan. Ingat baik-baik. Allah Ta'ala kata, bukankah neraka Jahannam itu adalah tempat yang paling sesuai, yang paling selesa, yang paling bagus sekali. Untuk siapa? Lil mutakabbirin, kepada orang-orang yang sombong. Ya Allahu Rabbi, ingat-ingatlah sahabatku. Ingat, sombong ini bukan sifat yang sepatutnya kita ambil dan diletakkan pada diri kita. Takbur ini sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Jangan kita ambil. Sebab itu pakaian Allah Ta'ala, jangan kita ambil pakaian itu untuk kita perpakaikan kepada diri kita. Yang keduanya, ada kalanya sebab bagi berlakunya dengki ini, kadang-kadangnya kerana berseteru, kerana bermusuh, ataupun kerana dendam. Ada perasaan dendam, ada perasaan seteru, maka akan timbul juga dengki. Contohnya, Syekh anta minat kepada seorang perempuan. Allah comelnya orang perempuan ni. Jadi anta minat, anta pun bercintalah dengan seorang perempuan. Perempuan pun layanglah anta. Lama kelamaan perempuan ni sudah kenali. Oh, rupanya orang ni tak boleh jadikan sebagai boyfriend aku ni. Sebab apa? Sebab dia ni pongoh. Sebab apa? Sebab dia ni kasar. Sebab apa? Sebab sifat kepimpinan sebagai seorang lelaki ni tidak ada pada dia. Tiba-tiba pada waktu tu perempuan ni jumpa dengan jejaka yang lain. Dia mula minat dengan jejaka itu. Jadi setelah mana anta ketahui, anta dapati bahawa perempuan ini ada kecenderungan untuk menjalinkan hubungan cinta dengan lelaki yang baru, maka pada waktu itu anta akan berfikir untuk melakukan sesuatu yang tak sepatutnya dilakukan. Maknanya apa? Maknanya ada sifat perseteruan ataupun timbulnya perasaan dendam. Inilah yang menyebabkan dendam ataupun perseteruan ini menyebabkan seorang itu menjadi dengki. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah Ta'ala mengampuni dosamu? Orang yang suka dengki, orang yang suka dendam, orang yang berseteru, bermusuh ni, Allah Ta'ala tanya kepada kita, Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Adakah kamu tidak ingin, adakah kamu tidak suka Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kamu? Sekarang kamu lakukan dosa. Sepatutnya dosa dengki ini kamu hentikan. Nanti kamu mohon keampunan, Allah akan ampun dosa kamu. Kamu tak suka ke Allah Ta'ala ampun dosa kamu? Jangan kamu meneruskan kedengkian ini. Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah amat mengampun lagi amat kasihan belas. Jadi makna jelas kepada kita, tuan-tuan, rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, bahawa Allah Ta'ala ini walau banyak mana sekalipun dosa yang kita lakukan, Allah Ta'ala masih lagi menyediakan ruang-ruang untuk memberi keampunan, ruang-ruang untuk memberi kemaafan, ruang-ruang membolehkan kita kembali ke pangkal jalan, tidak kita terus-menerus melakukan kejahatan. Okey, itu yang kedua. Dan ada kalanya sebab bagi berdengki ini kerana kejinya nafsu. Apa maksud keji nafsu? Maksudnya nafsu terlalu jahat. Nafsu yang terlalu jahat ini menjadi penyebab utama kepada berlakunya dengki. Berlakunya dengki. Kenapa? Kerana kata dia, kerana seseorang itu terlalu kikir, terlalu kedekut dengan nikmat Allah Ta'ala ke atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Maknanya, kita ni kakakku, abang-abangku, adik-adikku, kita tak boleh tengok Allah Ta'ala beri nikmat kepada orang. Kita kedekut.
Sedangkan yang beri nikmat tu bukan kita, Allah Ta'ala. Macam kita lah, seboleh-bolehnya kita tak nak tolong orang tu. Biar dia kekal di atas kemiskinan, biar dia kekal di atas penderitaan. Kita tak nak tolong dia. Sedangkan kalau orang lain datang tolong, tidak ada kena-mengena pun dengan kita, tak perlu kita susah hati pun. Kita tak boleh. Oleh kerana sifat kita menghendaki orang tu dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah. Bila kita tengok orang lain tolong, kita sakit hati. Nak cerita nafsu jahatnya ada pada kita. Sepatutnya kalau ada orang tolong, kita alhamdulillah lah sebab duit kita tak habis. Barang yang ada pada kita tak habis. Tak, kita tak nak juga. Kita tak nak juga walaupun pertolongan itu datang daripada orang lain. Dan tiada haram oleh ghibtah. Ghibtah ni apa dia ghibtah? Ghibtah ni iaitu bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat yang ada pada orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Contoh Kak Asnah. Kak Asnah tengok saya ni kaya. Kaya ni kayanya usaya. Oh hebatnya usaya. Oh pemurahnya usaya. Segala apa yang Allah Ta'ala beri ada pada saya. Jadi menyebabkan Kak Asnah kata apa? Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berilah kekayaan seperti mana kekayaan yang Engkau berikan kepada usaya. Berilah keselesaan seperti mana Engkau berikan keselesaan kepada usaya. Berilah kebaikan kepada kami seperti mana Engkau berikan kebaikan kepada usaya. Itu ghibtah. Jadi ghibtah ni mana kita berhasrat memperoleh nikmat seperti mana nikmat yang ada pada orang lain, dengan nikmat itu tidak hilang daripada dia, tidak menjadi kesalahan. Mana disuruhnya dalam Islam. Sebab itu kadang-kadang kita diminta berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, jadilah anak kami ni orang yang beriman dan bertakwa seperti mana mu jadikan Haji Komaru itu orang yang beriman dan bertakwa. Mana kita boleh sebut nama dia. Di atas kebaikan yang ada pada dia, kita minta kita diberi kebaikan yang sama. Kita minta Allah Ta'ala beri kebaikan yang sama kepada anak cucu kita. Jadi sebab itulah Kak Faridah kena banyak berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada anak cucu kami seperti mana kebaikan yang mu beri kepada Tuan Halil. Contoh Kak Ainul pun sama juga. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah anak-anak lelaki kami ni anak yang berguna seperti mana Engkau jadikan Ustaz Fatah ini hamba-Mu yang berguna. Itu contoh. Boleh. Dengar. Ataupun boleh juga, ya Allah ya Tuhan kami, jadilah suami kami ini suami yang terbaik seperti mana Mu jadikan si Doloh ini adalah suami yang terbaik. Boleh. Yang paling penting jangan kita doa supaya nikmat yang ada pada orang itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ini dinamakan ghibtah. Dalam bahasa Arab dia panggil ghibtah. Dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang meminta tolong ia atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat, bahkan engkau kasih akan hilangnya maksiat. Maka tandanya bahawa jika meninggal ia akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Apa maksud dia, Cik Zahir? Maksud dia begini, harus maknanya dibolehkan kita niat dalam hati kita, ya Allah, mu jangan jadilah dia tu kaya. Sebab dengan kekayaan ini menyebabkan dia banyak melakukan maksiat. Aku tengok dengan kaya ni dia suka main betina. Aku tengok dengan kaya ni dia suka masuk kelab-kelab malam. Aku tengok dengan kaya ni dia suka minum arak. Aku tengok dengan kaya ni dia menjadi sombong. Orang lain tidak dipedulinya. Macam-macam orang dilakukan kezaliman disebabkan pangkat yang ada pada dia. Kalau begitu tidak diharamkan. Kalau begitu tidak salah. Mana dalam Islam disuruhkan kita berdengki, menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang jahat dengan tujuan menghilangkan kejahatan dia. Bukan tujuan menghilangkan nikmat yang ada pada dia. Dengan tujuan kita nak dia tidak menjadi jahat. Jadi kalaulah sekiranya dia tak jadi kaya, orang ni akan datang ke masjid. Sebab itu kita tengok sekarang ramai ada orang-orang yang dulu dianggapkan sebagai orang yang sombonglah kerana kemewahan yang Allah Ta'ala beri kepada dia.
Sekarang kita tengok orang-orang ni datang mengerumuni masjid, datang melibatkan diri dalam masyarakat. Alhamdulillah. Saya jumpa dengan seorang sahabat saya, orang muda. Orang ni muda, ya Allah Rabbi, muda orang ni. Dia cerita kepada saya, dia baru beri sumbangan kepada tahfiz saya zakat 21,000. Dia beri zakat 21,400. Dia orang muda, ya Allah Rabbi. Orang muda, tuan-tuan sekalian, dia tidak punya kenderaan mewah. Tak nak dah mewah-mewah. Dia ada sebuah kereta Ford Ranger dengan motor besar. Tuan-tuan sekalian, pendapatan dia banyak. Dia cerita kepada saya setelah mana saya tanya banyak sangat zakat yang dikeluarkan oleh kamu ni. Kalau begitu maknanya pendapatan awak ni banyak lagi. Ya. Dia kata, saya ustaz dulu, waktu saya muda-muda. Sekarang ni pun masih lagi muda dianya. Muda lagi, barangkali umur dia sekitar 36 gitu je. Jadi dia kata, sekarang saya dapat hidayah. Setelah mana satu ketika dulu saya diuji oleh Allah Ta'ala. Sewaktu saya meniaga, saya bankrupt, jatuh dalam perniagaan juta-juta pada waktu itu. Sekaligus kelip mata saja Allah Ta'ala jadikan saya kerugian juta-juta. Terduduk saya pada waktu itu. Tapi nasib baiklah, yang juta-juta yang saya mengalami bankrupt itu tidak melibatkan hutang. Saya tak buta. Itu adalah duit saya dan modal saya, hasil daripada keuntungan yang saya kumpul-kumpul sebelum ini. Tetapi setelah mana saya mengalami ujian ini, saya terfikir balik, apa sebab Allah Ta'ala datangkan ujian ini. Rupa-rupanya saya ingat banyak perkara menyebabkan Allah Ta'ala datang ujian. Yang pertama, saya bayar zakat sikit. Nombor pertama, saya ingat saya bayar zakat sikit. Sedangkan zakat ni adalah ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Manakala ibadah-ibadah sunat, sedekah-sedekah apa ni, memang tak main lah. Kita tak main pada waktu tu. Kalau kita beri pun amat sedikit sangat. Lepas tu oleh kerana kita orang muda, banyak kita berfoya-foya. Kita pergi ke sana ke sini. Itu saja kita otak orang muda. Setelah mana Allah Ta'ala datangkan perkara itu kepada saya teringat apa yang Allah Ta'ala beri sebenarnya. Allah Ta'ala nak tengok mana bahagian kita akhirat. Maka mulai saat itu, saya mula mendekatkan diri dengan Allah. Semayang tak tinggal. Saya mula belajar. Saya mula dekatkan diri dengan masjid. Saya mula ramaikan rakan-rakan di kalangan orang-orang agama. Kemudian saya suka berkecimpung dengan orang-orang agama. Saya mula mengambil ruang waktu saya ni untuk saya khidmat kepada agama. Jadi pada waktu itu saya join set motor besar ni. Motor besar dia panggil apa? Bikers. Bikers ni, rupanya dalam bikers ni dia kata, ustaz, kita tak boleh nak menuduhkan bikers ni ramai di kalangan orang yang kita kata yang tak molek lah. Bukan. Kebanyakan bikers ni orang yang dulunya mereka cuai dengan Allah Ta'ala. Sekarang mereka sudah nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka menggunakan persatuan. Kalau dia panggil apa? Kelab bikers. Kelab bikers ini untuk lakukan khidmat masyarakat. Jadi mana saja ada orang panggil, kita pergi beramai-ramai. Kemudian kita kumpul duit ramai-ramai. Kita tolong apa bentuk pertolongan yang kehendaki oleh masyarakat setempat. Jadi ini saja yang kita mampu kita buat. Jadi saya kata, Allahu Akbar, besarnya pahala awak. Besar pahala awak. Barangkali kalau dikira dengan pahala saya, lebih besar pahala awak lagi. Kenapa? Sebab walaupun nampak remeh saja, apa yang awak lakukan itu sebenarnya cukup mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi oleh yang demikian, yang saya nak sebut di sini, boleh kita dengki menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang suka melakukan kejahatan. Bukan kita dengki nikmat itu, kita dengki kerana kejahatan dia. Jadi andai kata dia berhenti daripada jahat, kita akan kita menyukai bahawa nikmat itu dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi oleh yang demikian, rakan-rakan yang kukasihi sekalian, ingat-ingat bahawa Allah Ta'ala menguji kita dengan pelbagai bentuk.
Ujian yang paling besar sekali Allah Ta'ala uji kepada kita adalah berbentuk harta. Harta dan anak ni merupakan ujian yang paling hebat Allah Ta'ala datangkan kepada setiap manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, fitnah, adalah ujian yang paling besar kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala sebut harta dulu. Harta dulu menjadi ujian kepada kita. Sebab itu, cuba kita tengok, orang ni kadang-kadang tomok dalam keadaan kita tidak ada makanan. Sebagai contoh ni kan, bukan tak ada makanan, ada makanan, cuma kita oleh kerana terbiasa dengan makanan ni kita simpan selama sebulan ataupun 2 minggu ataupun 1 minggu. Tiba-tiba, katakanlah hari yang kedua, orang datang, Assalamualaikum, saya nak minta sumbangan sikit. Allah, anak kita 2 hari dah tak makan. Agak-agak kita pada waktu tu, Ustaz Talha, sanggup ke tidak kita ambil sikit makanan kita beri pada dia? Agak-agak. Kak Ahlijah, sanggup ke tidak kita ambil sikit makanan kita beri pada dia? Sedangkan makanan kita yang ada di rumah ni untuk bertahan 1 minggu. Orang datang ke rumah kita minta sumbangan. 2 hari dah anak dia tidak makan. Seperti mana yang kita tengok, yang diwar-warkan sekarang. Ya Allah Rabbi, walaupun pihak berkenaan telah pun menyalurkan sumbangan, tapi saya yakin masih ramai lagi golongan-golongan yang tidak memperoleh sumbangan. Saya yakin. Orang ni kadang-kadang dia malu nak minta, dia malu. Sebab inilah peranan jiran. Jiran kena main peranan awak. Bila awak tengok orang jiran sebelah rumah awak tidak ada makanan, awak tolong menjadi pemudah cara. Kalau ya sekalipun awak tak boleh nak tolong, awak kena menjadi pemudah cara. Besok awak begitu mudah Allah Ta'ala masukkan awak dalam syurga. Ni jari jiran, waira benda-benda tak pakai kerja ni, seronok sangat. Kalau nak waira benda-benda yang penting ni, menjadi susah. Ini menjadi masalah. Baik jawab dia tak sanggup, Kak Rahimah jawab tak sanggup, Kak Ahlijah tak sanggup. Sebab apa tak sanggup? Sebab mindset kita, akal fikiran kita diselubungi oleh perasaan, kalau aku beri kepada dia, makanan aku tidak akan dapat bertahan seminggu. Besok aku nak ambil kat mana pula? Nanti duit aku kurang. Tengok. Mana seolah-olah Kak Nur Mazian, kita tidak meyakini rezeki itu datang daripada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam pengajian kita yang lepas, sewaktu Allah Ta'ala nak masukkan roh kepada janin yang berada dalam perut mak dia, malaikat sudah tulis rezeki dia banyak mana, dan umur dia panjang mana, mati dia di mana, sudah pun ditulis. Tapi kenapa? Timbul rasa kebimbangan, timbul rasa ketakutan. Kalau kita beri dia, sudah tentu makanan kita akan kehabisan, tidak sempat sampai seminggu. Maknanya inilah yang menjadi penyebab utama Allah datangkan kemurkaan kepada kita. Allah datangkan azab kepada kita. Allah datangkan siksaan kepada kita. Kenapa? Kerana kita ni adalah bakhil. Kita ni adalah kedekut. Kita ni adalah hamba Allah yang tidak mahu melakukan kebaikan, walaupun sumber-sumber kebaikan ada pada hadapan mata kita. Sepatutnya kita kena berilah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, inilah hakikat yang berlaku. Baik, yang keduanya anak. Anak ni Allah Ta'ala uji kita, Nurliza. Kadang-kadang kita selalu sayang sangat kepada anak. Anak nak apa dia diberi belaka. Anak nak telefon, beli. Anak nak kereta, beli. Anak nak motor, beli. Apa sahaja kena anak diberi. Agama tak beri pada anak. Akhir sekali anak yang kita manjakan ini, dengan tidak ada acuan agama, bila besar nanti anak ni akan menjadi pembunuh utama kamu. Dia akan menjadi penyebab kepada keresahan hatimu. Dia menjadi penyebab kepada turunnya bala Allah Ta'ala kepada kamu. Allah Ta'ala datangkan siksaan kepada kita berpunca daripada anak. Ingat baik-baik. Mau tidaknya anak kita mengekalkan kejahatan waktu mana kita tua. Pada waktu itu katakanlah anak kita terlibat dengan dadah. Anak kita minta duit dengan kita. Mak nak duit. Kita boleh bagi lagi hari pertama. Lama-lama minta, kita boleh bagi lagi. Minta kali yang ketiga bagi. Minta kali yang empat, kita kata aku cak duit ke?
Mu ingat ni aku buat duit ke? Mu ingat ni aku doa begitu duit turun ke kepada aku? Anak kita yang mabuk tong tadi mula berfikiran, menanti orang tua ni sedap cakap. Bila timbul, dia panggil apa? Syekh, halusinasi. Halusinasi dia. Apabila datang halusinasi ini maksudnya syaitan. Iblis datang membisik di fikiran anak. Allah, orang tua macam ni, wak serabut perut, baik mu bunuhlah dia. Menjadi sampah masyarakat je. Tidak sekali-kali membantu kamu. Tengok. Syaitan ni dia makhluk Allah Ta'ala yang paling jahat. Bila dia datangkan gambaran seperti itu ke fikiran anak yang mabuk tu tadi, maka anak pun masuk ke dapur, asah pisah tajam-tajam, keluar kat ruang tamu minta lagi duit dengan mak. Mak nak duit. Mak kata aku tak boleh beri duit. Kemarin baru aku beri. Anak kita ambil pisah perung sebelah. Akhir sekali mati mak dengan sebab siapa? Dengan sebab anak. Jadi inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Ingat baik-baik. Kalau sayangkan anak bukan dimanjakan anak. Ingat baik-baik. Kan peribahasa mengatakan sayangkan anak ditangan-tangankan. Sayangkan isteri ditinggal-tinggalkan. Gitu ke Asnah. Jadi sayang pada bini kena selalu tinggal. Balik jangan-jangan sekali. Dia peluk rapat. Allahu Akbar. Timbulnya kasih sayang. Barulah terungkapnya ungkapan I love you today, tomorrow and forever. Bila? Ketika mana kita sering tinggalkan isteri. Tapi kalau isteri 24 jam duk main depan muka kita, ya Allah Rabbi. Pada waktu tu tak ada masa nak kata I love you. Siabut perut. Bahkan kesalahan dia akan diungkitkan pada setiap masa dan ketika. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu ini akan banyak membantu dan memberi manfaat kepada kita untuk kita cuba sedar upaya jangan ada walaupun sedikit perasaan dengki kita dalam diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami amat mengharapkan agar Engkau redhakan kami, Engkau kasihkan kami, Engkau sayangkan kami. Ya Allah, kami amat mengharapkan segala kecuaian dan kesilapan kami pada masa yang lalu dimaafkan oleh-Mu dengan sebaik-baik.